Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ni kita nak sambung tajuk 4.2 pertahanan badan. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, kita ada seorang kakak yang cantik manis ni dan di sekelilingnya kita ada patogen iaitu Salmonella typhi. Okey, so sekarang ni badan kita akan ada 3 barisan pertahanan untuk melawan patogen ini. Okey, tengok bila dia nak masuk ke dalam badan kakak ini, dia akan dihalang oleh barisan pertahanan yang pertama iaitu kulit. Sebab apa? Sebab kulit kita ni sifatnya liat. Jadi dia sukar untuk ditembusi oleh mikroorganisma. Okey, boleh Selain itu, kulit kita juga akan menghasilkan peluh dan sebum. Di mana dalam peluh dan sebum ada bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Okey, tapi ada juga kawasan pada badan kita yang tidak dilindungi oleh kulit. Contoh dia kawasan mana? Mata, hidung, mulut, telinga dan juga faraj wanita. Jadi pada bahagian ini terdapat membran mukus di mana membran mukus ni mengandungi antiseptik yang boleh membunuh bakteria. Okey, faham Tetapi katalah patogen tadi berjaya juga lepasi kita punya kulit dan membran mukus, dia akan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua badan kita iaitu sel darah putih. Okey, apa sel darah putih ni akan buat? Okey, apa yang dia buat ialah dia akan pergi kepada patogen, dia akan mengelilingi patogen dan kemudian dia akan mencerna patogen tersebut. So proses ini kita panggil sebagai fagositosis. Boleh Okey, tapi katalah ada juga patogen yang terlepas daripada proses fagositosis ataupun sel darah putih ini tadi, maka dia akan berhadapan dengan sistem keimunan badan. Sistem keimunan badan ni apa? Ianya adalah keupayaan badan kita untuk melawan untuk melawan patogen sebelum patogen tersebut menjangkiti kita. Macam ni. Kalau kita nak dapat sesuatu penyakit daripada patogen tu kena masuk ke dalam sel badan kita. Jadi keimunan badan ni kita nak lawan dia sebelum dia masuk ke dalam sel badan kita. Macam mana caranya? Caranya adalah melibatkan penghasilan antibodi. Antibodi tu apa? Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih. Okey, bila dihasilkan? Dihasilkan apabila ada antigen. Okey, antibodi dihasilkan apabila ada antigen ataupun jasad asing yang masuk ke dalam badan kita. Apa contoh antigen? Yang tadilah patogen. Okey, patogen adalah salah satu antigen. Ataupun darah. Okey, darah daripada kumpulan yang tak sama dengan kumpulan darah kita. So itu adalah antigen. Jadi apabila ada antigen masuk ke dalam badan kita secara automatik, sel darah putih akan menghasilkan antibodi. So ini kita panggil sebagai sistem keimunan badan. So apa antibodi ni akan buat? Apa yang dia buat adalah antibodi ni dia akan melekat kepada patogen dan kemudian menyebabkan patogen tersebut bergumpal. Okay, jadi bila dia bergumpal, dia tak boleh nak masuk ke dalam sel badan kita. Jadi selamatlah. Macam tu boleh Okey, so ini dipanggil sebagai barisan pertahanan ketiga sistem keimunan badan kita. Okey, boleh Okey, so kita sambung dengan kepentingan imunisasi. Apa itu imunisasi? Ia adalah satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan juga dewasa terhadap penyakit tertentu dengan cara kita memasukkan vaksin. Okey, kita injek vaksin ke dalam badan kita. Dalam vaksin terdapat bakteria atau virus yang kita panggil sebagai antigen. Jadi bila antigen ni masuk ke dalam badan kita, cikgu dah cerita, apa yang terhasil? Antibodi. Okey, antigen akan merangsang penghasilan antibodi. Ini kita panggil sebagai sistem keimunan badan. Maka badan kita akan tahan terhadap penyakit tertentu. Okey. Tak bahaya ke kita masukkan virus dan juga bakteria tadi dalam badan kita? Macam bahaya je kan? Okey, jawapan dia tak bahaya. Sebab apa? Sebab virus dan juga bakteria yang ada dalam vaksin
adalah virus dan bakteria yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Yang tak aktif sangat nak. Okey? Okey, so ini adalah contoh jadual imunisasi yang diberikan terhadap bayi. Kalau kita tengok kat sini kan, ada banyak jenis vaksin. Kenapa kita kena ambil banyak jenis vaksin? Sebab setiap vaksin dia akan membentuk keimunan terhadap penyakit tertentu sahaja. Contoh sekarang kan kita ada COVID-19. Mana boleh kita guna vaksin BCG untuk penyakit COVID-19? BCG untuk penyakit lain. COVID-19 vaksin dia lain. Macam tu. Boleh? Okey. Contohnya kat sini kita ada BCG. BCG ni untuk keimunan terhadap penyakit tuberkulosis, iaitu masalah pada paru-paru yang boleh menyebabkan batuk berdarah. Kemudian kita tengok kita ada hepatitis B. Hepatitis B ni pula, okey, vaksin untuk keimunan terhadap penyakit ataupun virus hepatitis type B, di mana ia boleh menyebabkan berlakunya keradangan hati. Okey, seterusnya kita ada DTaP. DTaP ni adalah vaksin untuk membentuk keimunan terhadap 3 jenis penyakit, iaitu difteria, tetanus dan juga pertussis. Ini difteria. Kalau kita tengok kat sini, dia seolah-olah ada something yang tumbuh dekat saluran pernafasan kita. Makin lama dia makin membesar dan boleh menyumbat saluran pernafasan kita ni. Faham bahaya ya? Kemudian tetanus. Ini adalah tetanus ataupun kancing gigi. Dan ini adalah pertussis. Pertussis ni maksudnya batuk kokol. Batuk yang secara berterusan sehingga kan kita tak cukup oksigen. Okay, juga boleh membawa maut. Okay. Kemudian kita ada vaksin terhadap penyakit. Kita ada vaksin HIV. Vaksin HIV ni untuk keimunan terhadap Haemophilus influenza type B. Bakteria yang boleh menyebabkan komplikasi jangkitan yang serius. Contoh dia ni, komplikasi dia pneumonia. Di mana pneumonia ni adalah radang paru-paru. Bahaya juga seterusnya kita ada vaksin IPV ataupun polio. Keimunan terhadap penyakit polio. Ini adalah contoh pesakit polio. Kemudian kita ada MMR. MMR ni vaksin untuk menghalang 3 jenis penyakit juga, iaitu measles, mumps dan rubella. Ini adalah measles, ataupun campak, rubella dan juga mumps. Mumps ni beguk. Seterusnya kita ada vaksin HPV. HPV ni untuk kamu. Kamu dah ambil semasa tingkatan 1 perempuan sahaja, iaitu untuk keimunan terhadap kanser cervix. Ini adalah kanser cervix. Ini adalah cervix yang sihat dan ini cervix yang mempunyai kanser cervix. So cikgu dah bagi tahu kamu sebelum ni, keimunan melibatkan penghasilan antibodi. Jadi keimunan ada 2, iaitu pasif dan aktif. Di mana pasif ni maksudnya antibodi tu bukan kita sendiri hasilkan, kita ambil antibodi orang lain masukkan ke dalam badan kita. Yang aktif ni pula, antibodi tu badan kita sendiri yang hasilkan bila ada antigen masuk, secara automatik antibodi akan terhasil. So pasif dan aktif dia ada semula jadi dan buatan. Jadi kita tengok satu persatu. Keimunan pasif, badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Cikgu dah bagi tahu tadi. So dia ada yang pertama, pasif semula jadi. Kita nak ambil antibodi daripada siapa? Daripada ibu kita. Semasa kita masih lagi fetus, berada dalam kandungan ibu, kita ambil darah daripada plasenta ibu. Dan bila kita dah lahir, kita menyusu pula dengan ibu kita. So kita ambil antibodi daripada badan ibu kita, masukkan ke dalam badan kita. Boleh tak capai keimunan? Maksudnya boleh tak badan kita imun daripada penyakit dengan cara ini? Boleh. Cuma keimunan tersebut, kamu tengok graf dia. Bila kita dapat darah ataupun susu ibu tadi, kita akan mencapai aras keimunan.
tetapi sementara sahaja. Beberapa bulan lepas tu dia akan drop balik. Keimunan tu akan kurang balik. Okey, boleh Okey, kemudian keimunan pasif buatan. Kalau semula jadi kita ambil daripada ibu kita, buatan kita ambil daripada pesakit yang telah sembuh. Okey, tengok kat sini dia cakap terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum ni apa? Okey, apabila ada seorang ni pesakit ni dia dah sembuh daripada penyakit tersebut, kita ambil darah dia, kemudian kita cairkan darah dia. Itu kita panggil sebagai antiserum. Antiserum tadi kita masukkan ke dalam badan kita. Antiserum tadi dia yang dah ada antibody kita masukkan ke dalam badan kita. Boleh Okey, so sama juga. Okey, kita tengok graf dia. Bila kita suntik je, terus capai keimunan tapi dia akan drop balik. Suntik kali kedua, capai keimunan, dia akan turun balik ataupun kurang balik keimunan tu. Okey, so maksudnya untuk kedua-dua keimunan pasif, antibody yang kita ambil daripada sumber luar ni, okey, keimunannya adalah sementara. Okey, boleh Okey, kemudian kita tengok pula keimunan aktif. Kalau pasif tadi kita ambil daripada sumber luar, aktif badan kita sendiri hasilkan apabila dirangsang oleh antigen. Okey, untuk keimunan aktif semula jadi. Bila kita dapat, bila badan kita hasilkan antibody, apabila kita jatuh sakit. Tengok sini Terhasil apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Dan keimunan tersebut berpanjangan selepas jangkitan. Okay, kita tengok graf. Okey, kita tengok graf Okey, so kali pertama dia sakit, kali pertama dia kena penyakit, antibody dihasilkan. Tapi tak capai aras keimunan. Maksudnya badan kita belum imun lagi dengan penyakit tersebut. Belum tahan lagi. Jadi kita akan kena penyakit tersebut kali kedua. Kali kedua ni kita dah capai keimunan. Dan keimunan tersebut akan berpanjangan. Maka insya-Allah kita tak akan kena lagi untuk kali yang ketiga. Okey, untuk keimunan aktif buatan pula, okey, kalau yang aktif semula jadi daripada penyakit, okey, aktif buatan daripada vaksin. Ini yang cikgu cerita tadi tentang vaksinasi ataupun imunisasi. Okey. Terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibody. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, ini contoh vaksin Okey, so tengok kat sini. Bila kita suntik dia kali pertama kat sini, dia tak capai lagi aras keimunan. Okey. Tapi bila kita suntik dia untuk kali kedua, dia akan capai aras keimunan dan keimunan tersebut berpanjangan. Sebab itu kamu tengok jadual imunisasi tadi, dia ada dos 1, dos 2, dos 3. Itu untuk suntikan kali pertama, kedua, ketiga lah maksudnya. Okey, boleh Okey, so kesimpulannya untuk keimunan aktif ataupun badan kita sendiri hasilkan antibody ni, okey, kedua-duanya kamu tengok Kamu tengok yang kat sini. Okey, jangkitan pertama tak hasil keimunan, tak mencapai aras keimunan. Jangkitan kedua mencapai dan berpanjangan. Buatan pula, okey, suntikan kali pertama tak capai, suntikan kali kedua mencapai dan berpanjangan. Maksudnya untuk keimunan aktif, keimunannya adalah berpanjangan selepas jangkitan. Okey, boleh faham Okey, untuk pasif, badan dapat antibody dari sumber luar. Okey, keimunan dia adalah sementara. Untuk aktif pula, badan dapat antibody daripada penghasilan antibody sendiri dan keimunannya berpanjangan selepas jangkitan. Okey, so cikgu rasa itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk bab 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sehingga berjumpa lagi.